guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So, kita teruskan hari ini sahabat semua untuk mendengar pendedahan dan juga pencerahan ya isu-isu yang dipolitikkan oleh geng-geng walaun-walauntit, lebay-lebay cyber trooper daripada pembangkang sahabat-sahabat semua. Ya, kita tahu ya mereka begitu terdesak untuk memainkan apa sahaja isu ya yang berlaku di dalam negara kita. Sekecil manapun mereka akan besarkan. Hanya untuk apa sahabat semua bagi pandangan saya? Kerana tidak isu lagi yang mereka boleh serang ya dalam kerajaan hari ini melalui isu tata kelola, rasuah dan sebagainya. Mereka tidak dapat serang kerana hari ini kita boleh melihat kerajaan ini begitu komited dalam melawan korupsi yang ada di dalam negara kita. Tetapi akhirnya geng-geng cyber trooper walau-walau ini menggunakan apa saja isu, antaranya seperti isu IGN lah, isu cukai lah, ya SST lah, dan banyak lagi sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membawakan anda untuk mendengar sekali lagi pendedahan daripada dan juga pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu-isu panas ini. Kan seronok tuan-tuan kalau pergi cek. Ada rupanya. Pergi cek. Sebab tu saya kata simpanan hari tua ni sangat penting. Ingat tak dulu simpanan hari tua. Kenapa? Sebab bila hari tua nanti kita tak boleh pergi jauh tuan-tuan. Kita tak boleh pergi mana-mana. You know what I mean tak? Maksudnya daripada segi kerja kita tak boleh bekerja, kita tak boleh buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Sebab kita dah tua. Membawa saya kepada poin saya berkenaan dengan kenyataan baru-baru ini daripada Code Blue. Code Blue mengatakan saya terlambat untuk ulas isu ni sebab saya tunggu kenyataan. Rupanya dah keluar bulan Februari itu, saya termiss. Code Blue mengatakan bahawa ada seorang penjawat awam yang telah dikeluarkan daripada IJN kerana kerajaan nak jimat, maka dibuang daripada IJN. Dia kata, padahal dia dah 20 tahun pergi dekat IJN tu. That's my point tadi. That's my point. Dia pesara, dia kata 20 tahun dia dekat IJN. Tiba-tiba dia kena buang. Tak boleh masuk IJN dah. Dia kata, ini adalah satu penindasan sebab nak jimat dan sebagainya. Baik. Pertama, memang betul nak jimat. Tapi kedua, sebenarnya kita nak memberikan hak yang betul kepada orang yang betul-betul memerlukan. Jadi kau kata pakcik tu tak perlu kan, Is? Okey. Code Blue tak nyatakan benda ni. Dia dinafikan pergi ke IJN, tapi adakah dia tidak diberikan perkhidmatan lain di hospital yang lain? Hospital kerajaan yang lain? Adakah IJN saja yang ada kepakaran tersebut? Dia kata pakar tersebut hanya ada di IJN. Iyalah pakcik tu cakap. Macam mana pakcik tu tahu? Takkan setiap pakar nak cerita dia punya kepakaran dia. Adalah dia punya, masing-masing doktor ni walaupun dia ada subspecialist dalam certain area, tetapi bukan subspecialist tu akan tengok benda itu pada setiap masa. Dan akhirnya Dr. discharge penjawat awam pesara stabil supaya yang lebih serius dapat ke IJN. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli menafikan dakwaan kononnya IJN telah mendischarge keluar semua penjawat awam dan pesara sebagai sebahagian daripada langkah mengurangkan kos. Semalam Portal Berita Kesihatan Code Blue menerbitkan surat daripada seorang pesara yang tidak dinamakan yang mendakwa dikeluarkan dari IJN setelah menerima penjagaan rapi. Penulis mendakwa dia diberitahu oleh doktor di Institusi Jantung itu bahawa mereka mengikut arahan Kementerian Kesihatan supaya penjawat awam dan pesara dibenarkan keluar ke pusat jantung kerajaan. Ini bukan kali pertama. Dan yang terakhir, saya akan memberikan respon kepada isu berulang ini. IJN dan KKM telah pun mempunyai hubungan kerja yang baik walaupun selepas pengkorporatan IJN. Sejak sekian lama, KKM telah merujuk kes-kes kompleks dan pesakit jantung kritikal ke IJN dan terutamanya untuk mengurangkan kesesakan dan masa menunggu yang lama pusat jantung KKM, contohnya di Serdang. Kami mempunyai 10 hospital yang mempunyai perkhidmatan kardiologi dan 7 termasuk mempunyai perkhidmatan surgical cardiothoracic. KKM membayar kepada IJN untuk setiap pesakit yang dirujuk kepada IJN menggunakan pembiayaan tahunan persekutuan yang diterima daripada MOF. Justru katanya, bagi memastikan lebih ramai pesakit boleh dirujuk ke IJN, pesakit dibenarkan discharge setelah keadaan yang stabil ke pusat jantung KKM yang lain. Dr. Zul juga melampirkan kenyataan KKM dalam hantarannya menjelaskan
bahawa pesakit yang dirujuk tersebut terus dipantau selama 6 bulan hingga 1 tahun jika mereka adalah dewasa dan 1 hingga 2 tahun jika mereka adalah kanak-kanak. Pendekatan strategi ini membolehkan kira-kira 4,000 pesakit baharu dirujuk ke IJN setiap tahun dan memaksimumkan keberkesanan kos. Menteri juga menjaminan pusat jantung KKM diurus oleh pakar kardiologi dan pakar bedah kardiotrasik yang bereputasi dan bertauliah. Yang penting, KKM akan terus memastikan penjagaan dan keselamatan. Baik. Dia, pertama sekali, IJN tu milik siapa? IJN ini milik sebuah syarikat yang dimiliki oleh MOF, 100%. Cuma, IJN beroperasi sebagai satu badan corporate. Arti kata charges dia bukan charge hospital kerajaan. Charges IJN bukan charge hospital kerajaan. Charge dia charge hospital biasa. Arti kata kalau open heart surgery 60,000, 80,000, 100,000 dan sebagainya. Kalau stand 20,000, 30,000 itu normal. Okay, so dia akan operate macam biasa. Cuma kelebihan IJN adalah mereka kerana dana yang dia ada itu mereka boleh hire subspecialist, specialist dan subspecialist, pakar dan juga sub-sub pakar yang lebih yang lebih pakar lah kita kata kan di dalam IJN. Itu kelebihan yang mereka ada. Baik. Namun begitu, kita kena faham bahawa bila contohnya macam pesara itu dia dah dibedah, okey, dia dah melalui operasi dan sebagainya. So dia tak perlu lagi pergi kepada IJN yang IJN tu. Dia akan dihantar ke hospital KKM biasa yang Dr. Zul sebut tadi. Ada 10 hospital yang ada kardiologis. Okey, di negara kita ada pakar-pakar tersebut. Di mana dia pemantauan dewasa ni 6 bulan sehingga ke setahun. So dia ada proses pemantauan tersebut. Okey. So proses pemantauan ini pun kadang yang jaga ataupun yang pantau tu pun bukannya doktor-doktor biasa juga, kardiologis juga. Dan mereka berinteraksi dengan IJN kalau sekiranya ada complication. Kalau kita tahu, takkan kita nak terangkan semua prosedur-prosedur di dalam hospital, tetapi itu yang berlaku lah. So, why is that important? Kenapa perkara ini important? So that, bila kita dah discharge kan, mereka yang daripada IJN, so ada ruang baru untuk pesakit baru pula masuk. Kalau tidak, nak kena queue dekat IJN tu sampai 2-3 bulan. So, dah baik, dah elok, dah bedah sebagainya, maka diturunkanlah ke ward biasa, which is ke hospital biasa. Fair lah perkara tersebut. Dan ini dijawab juga oleh KJ. KJ juga. IJN discharge penjawat awam, Khairi setuju penjelasan KKM. Bekas Menteri Kesihatan Khairi setuju dengan penjelasan KKM berhubung isu penyakit jantung yang dikeluarkan atau discharge dari IJN untuk dihantar ke rawatan pusat jantung di hospital kerajaan. Menerusi rakaman podcast Keluar Sekejap, Khairi berkata pesakit yang berada dalam keadaan stabil akan di-discharge dari IJN untuk rawatan susulan di hospital kerajaan. Apa yang KKM menjelaskan ialah apabila mereka iaitu pesakit berada dalam keadaan stabil, pesakit akan di-discharge untuk dihantar kepada hospital kerajaan. Kita fahamlah, mungkin kos di IJN ni agak tinggi. Apabila sudah stabil, doktor atau pakar kardiologi yakin pesakit itu boleh dirawat di hospital lain, maka mereka dihantar untuk diletakkan di bawah penjagaan hospital kerajaan. Saya rasa okeylah jawab KJ dalam isu tersebut. Sebab apa tuan-tuan, dalam kes pesara-pesara awam ni, bila mereka dihantar ke IJN, dia nampak murah lah sebab yang membayar kos tersebut adalah MOF, adalah kerajaan. So, bila mereka dah melalui proses yang sepatutnya, prosedur yang sepatutnya, maka mereka di-discharge ke hospital biasa supaya boleh, orang kata apa, murah lah lagi kos dia yang pertama. Kedua, daripada segi, orang kata, mereka berada di situ sebagai pemantauan. Dia bukan lagi nak bedah atau sewaktu dengannya. Mereka dah dipantau. So that, pesakit baru pula boleh kita bawa masuk ke dalam IJN. Dan bagi saya itu fair. Kan, itu fair. Bagi saya that's fair. Tapi balik juga kepada isu, abang kata, kepada cerita KWSP tadi. This is what I mean. Now, open heart surgery saja tuan-tuan. Tuan-tuan boleh betulkan kalau saya silap lah. Yang mana open heart 60,000 to 100,000 tak lagi. Kalau tebuk tu bolehlah murah sikit. Kalau stand mungkin dalam 15,000, 20,000 satu stand. Kan? Itu kos.
Belum kita cerita hospitalization, belum kita cerita, sebab itu sementara kita muda ni, yang pertama, jangan ambil gula atau ambil alternatif kepada gula. Yang kedua, dah berhenti merokok. Ini saya nak cerita menurut kajian, siapa yang berbawah 35 tahun yang berhenti merokok, risiko untuk sakit jantung dan juga kanser semakin drastik berkurangan. Atas 35 ni payah sikit. Tapi bukan kata mustahil. Payah sikit. Tetapi, cubalah berhenti. Kan? Kalau tak boleh juga berhenti, klinik-klinik kesihatan di tempat kita ada menawarkan pakej berhenti merokok. Tuan-tuan bolehlah pergi, tuan-tuan perempuan boleh pergi dan apa orang kata, dan go for it lah. Satu lagi antara pembunuh terbesar di dalam negara kita di kalangan wanita sekarang ini, the number one killer is no longer cancer. It's actually jantung. Actually sakit jantung. So quite alarming juga even untuk wanita sekalipun. So alarming untuk wanita. Okay. Alright, semalam saya cerita pasal Fahmi Rafidah marah Fahmi kan. Dia kata akaun Facebook dia di-sekat. Kemudian Johan Jaafar pun kata Fahmi patut minta maaf. Saya kata sebenarnya Fahmi tak ada kena-mengena. Fahmi Fazil Rafidah, Fahmi kata dia tak terlibat isu Facebook, hantaran Facebook di-sekat. Bekas Menteri Rafidah Aziz berkata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan kepadanya yang dia tidak mengeluarkan sebarang arahan untuk menjegat satu hantaran Facebooknya. Istilah Rafidah mendakwa media sosial ditapis setelah salah satu hantarannya pada 27 Februari mengenai IJN disekat daripada halayak di Malaysia. Dia kata dia tidak terlibat dalam arahan untuk sekatan. Baik. Saya nak ceritalah sikit. Sebenarnya, betul, SKMM tak boleh sekat pun. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia di bawah YB Fahmi Fazil tak boleh sekat. Dia boleh cadangkan, kalau dia nak, cadangkan kepada social media ini untuk sekat akaun-akaun. Dan mereka kena justifikasikan. Contohnya, benda itu teroris ke, dia melibatkan kanak-kanak ke, sesuatu dengannya. So, dia kena justify. Kalau tak ada justification, social media dia tak akan buat. Dia takkan terlibat nak buat benda-benda, apa orang kata, nak sekat dan sebagainya. Tetapi, kalau ada komplain ataupun ada trigger AI dia ada AI dia sendiri yang trigger perkataan-perkataan yang tak sepatutnya ataupun report daripada user, maka berkemungkinan itu boleh menyebabkan dia kena sekat. Tak semestinya dia kena mengena dengan YB. Jadi itu perkara yang kita kena perlu faham dan prosedur yang kita kena perlu tahu. So itu saya kata semalam, terlebih dah tu. Alright, terlebih sudah. Okay. Last kali sebelum saya pergi kepada SST tuan-tuan, cerita SST tu. Aku bagi pendek je cerita SST. Taklah pendek. Panjang juga cerita SST tu kan. Right. BN sedia letak calon jika 6 kerusi parlimen bersatu dikosongkan. Barisan Nasional pada hari ini mengumumkan bersedia meletak calon bagi merebut kembali kerusi di sandang ahli parlimen bersatu sekiranya pengosongan 6 kerusi berkenaan berlaku. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid juga Timbalan Menteri berkata, Perdana Menteri berkata sebelum ini kerusi-kerusi itu disandang oleh ahli parlimen daripada BN. Kita akan mengadakan rundingan dengan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menentukan jika ada pengosongan kerusi itu. Pasti perundingan untuk mendapatkan semula kerusi tersebut akan memberi utamaan kepada calon UMNO dan BN, katanya. So 6 calon tersebut daripada Kuala Kangsar, Labuan, Bukit Gantang, Jeli, Tanjung Karang dan juga Gua Musang. Bagaimanapun Ahmad Zahid juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, beliau percaya peraturan Parlimen dan Perlembagaan Persekutuan tidak memperuntukkan ahli Parlimen Bersatu berkenaan boleh dikosongkan biarpun terdapat usaha daripada Bersatu supaya ia berlaku. Beliau berkata pindaan yang dilakukan Bersatu nampaknya seperti satu pembalasan kepada tindakan daripada pemimpinnya yang membawa masuk ahli Parlimen UMNO untuk menyertai parti berkenaan. Kini tanpa sebarang usaha pun daripada pihak UMNO dan BN, kita lihat 6 orang daripadanya telah menyokong Perdana Menteri. Okay. Dan Bukit Gantang mengatakan hari ini MP Bersatu terus sokong PM Sorong Anwar. ROS belum tentu lulus pindaan parti. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Hussein berkata tetap tidak berbelah bahagi dalam menyokong PMX dan berkata ahli Parlimen Bersatu yang lain juga tidak perlu takut. Dia berkata peraturan baru Bersatu, dia kata peraturan Bersatu untuk menghalang wakil rakyat parti itu berpaling tadah dengan menukar sokongan sebenarnya tidak boleh menghalang ahli Parlimen Bersatu daripada menyokong Anwar. Saya menyeru ahli Parlimen Bersatu yang ada rancangan atau niat untuk bantu kawasan masing-masing
beri sokongan kepada PMX. Teruskan. Pindahan ini tidak boleh halang sokongan kepada PMX. Kalau perlembagaan ini belum lagi diluluskan oleh RS dan boleh dibawa ke mahkamah untuk dicabar. Jangan putus asa, katanya. Saya dah sebut semalam bahawa even katakanlah pindahan tersebut berlaku, sebenarnya belum tentu daripada segi undang-undangnya bahawa ke-6 kerusi tersebut boleh dikosongkan. Ini berterima kasih juga kepada apa yang berlaku dan dilakukan oleh dilakukan oleh Bersatu sendiri. Undang-undang anti-lima empat parti itu dibuat oleh Bersatu. Dia tinggalkan loophole atau lakuna atau kekosongan itu. Tujuan dia adalah supaya pada PRU ke-15 penyokong-penyokong UMNO Pakatan Harapan boleh sokong mereka kalau tak cukup kerusi. Tetapi mereka lupa benda itu boleh makan diri. Sekarang ini keris senjata sudah makan tuan. So kalau dia buat pindahan tersebut, adakah terus gugur ke 6-6? Tak semestinya. Sebab mereka bawa perkara itu ke mahkamah. Dan bagi saya, pendapat saya, Tan Sri Jo akan cakap, kita tunggu keputusan mahkamah lah. Benda itu boleh pergi dilihat ke hadapan. Mungkin boleh apply kepada yang akan datang, yang nak lompat akan datang. Yang nak lompat akan datang boleh. Tapi yang yang sudah melompat, mungkin tak boleh apply. Jadi nasihat saya kepada penyokong ataupun ahli parlimen Bersatu, sila sokong PMX sekarang. Ni promosi sebelum benda itu diluluskan, nyatakan sokongan anda kepada PMX sekarang, sebelum tamat tempohnya. Kan? Sebelum tamat tempohnya, nyatakan sokongan anda kepada PMX sekarang. Walaupun kita tak perlukan sokongan anda, tapi why not? Come on, nyatakan sokongan, teruskan. Alright, menarik tuan-tuan, menarik. Yes, itu dia pengkhianat akan dikhianati. Ya. Alright. Habis kat situ. Saya, yang ni terakhir ni saya nak buat cerita tentang SST tuan-tuan. Saya nak buat cerita tentang SST. Baik. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan kenaikan SST ataupun cukai Sales and Service Tax kepada 8%. Terus semua orang assume, semua ni saya masukkan walaon lah, assume dan juga buat video. Tengok ini, semua barang akan naik kepada 8%. Kan? Barang akan mahal. Habislah kita. Semalam tadi ada orang buat TikTok, harga ayam sama je. Kenapa? Kenapa harga ayam sama je? Kenapa tak ada perubahan? Apa yang berlaku ni? Apa sebenarnya SST? Tu saya kata orang yang cakap tu pun dia tak reti. Tapi dalam masa sama kita pun yang nak buat SST ni pun tak pandai nak menjelaskan apa itu SST. Itu masalah juga. Tahun 2014 dahulu saya adalah antara yang berceramah tentang apa itu GST. Okay. Alright. Now kita kena faham ini dahulu. Pelaksanaan 8% itu hanya untuk service tax. SST ada dua elemen. Satu sales, satu service. Sales tu jualan. Service tu adalah perkhidmatan. So 8% ini hanya apply kepada service. Sales tak apply. Kerana apa? Sebab sales dia ada dua. Sales dia ada tax daripada 5% sehingga 10%. Kalau 8% turunlah maksudnya. So sales tak apply. Okay. Prinsip yang kedua kita kena faham adalah di dalam Sales Act, semua perkara di dalam jualan yang melibatkan jualan produk adalah taxable, melainkan yang dikecualikan oleh akta. Okay, saya ulang. Semua perkara adalah boleh cukai yang dalam jualan, melainkan barang-barang produk, melainkan yang dikecualikan oleh akta. Tetapi di dalam dalam Service Act, dalam akta perkhidmatan, semua perkhidmatan tidak ada cukai, melainkan yang disenaraikan oleh akta. So dia terbalik. Dalam sales tadi semua dicukaikan, kecuali yang dikecualikan. Tetapi dalam servis semua tak ada cukai, kecuali yang disenaraikan. Sebelum ini, cukai servis tu ada yang dah 6%. So bila dia naik 8, dia bukan naik 8%, dia naik 2%. Dan bukan pada semua servis. Bukan pada semua servis. Kita tengok. Alright, apa yang anda perlu tahu? Saya kata dia SST, Sales and Service Tax. Kita ada Service Tax 2018,
Sales Tax 2018. Alright. Now, Section 8, sekejap saya besarkan benda ni. Okay, dalam Section 8, sales tax, a tax to be known as sales tax shall be charged and levied on all taxable goods. Okay, what products are exempt? Apa benda yang tak taxable? Hanya yang tak taxable adalah sales tax yang tak taxable. Contohnya, live animal, fish, seafood, certain essential food items including meat, milk, egg, vegetable, fruit, bread, books, magazine, newspaper, journals and periodicals. Itu antara contoh yang tak kena tax. Lain tu banyakkannya kena tax. Itu service. Itu sales tax. Itu tax. Itu adalah sales tax. Tetapi dalam service tax 2024, dia ada grouping dia. Okay. Now, yang kena 8% adalah group A, hotel, service apartment, bed and breakfast. Sebelum ini, dia 6%. Dia naik ke 8%. Group B, restoran, bus, coffee shop. Sebelum ini 6, naik ke 8. Group C, nightclubs, dance club, cabaret, wellness center, massage parlour. Kemudian dia nak propose kepada karaoke center. Yang ni naik 8%. Yang ni new tax. Yang ni sebelum ini tak ada tax, sekarang ni ada tax. Alright. Group D, private club, clubhouse, membership, profession, class. Itu 8%. Group E, golf course, golf driving range. Kenapa nak kena golf driving range ni is? Biasanya yang mainnya orang kaya. Sebelum ni tak ada tax, sekarang kita taxkan. Group F, lottery, gambling machine, game of chance. Kenapa tuan-tuan? Sebab sebelum ini tak ada tax. Atau 6%, saya tak ingat. So naikkan tax untuk mengurangkan orang daripada pergi berjudi secara legal. Group G, okay, yang ni semua profesional lah. Legislation, accounting, assessment, engineering, architecture, consulting, training. Ini semua kalau tak silap saya sebelum ini 6%. Kalau tak silap saya. Sekarang ini ditingkatkan kepada 8%, naik 2%. Credit card service, RM25 setahun, 8%. Kemudian takaful, telecommunication, semua. Kecuali space provider, parking vehicle, food and beverage, itu 6% remain. Okay. Kemudian ada expansion juga kepada brokerage, underwriting, sebagainya. Electricity hanya untuk penggunaan 600 kWh ke atas. Baru dia kena tax. 600 kWh ke atas. Kalau tuan-tuan tak guna lebih kurang dalam RM700, RM800 kot penggunaan sebulan, kalau tuan-tuan tak guna itu, tak payah risau. Kemudian logistic service. Okay, yang ni logistic service ni. Alright. Logistic service. Okay, saya nak cerita logistic. Yang ini termasuk Lazada, Shopee dan sewaktu dengannya. Okay. Habislah barang-barang kita dalam Lazada, dalam Shopee ni semua mahal lepas ini, tuan-tuan. Saya kata tadi ini sales tax ke ini service tax? Saya kata tadi ini sales tax ke ini service tax? Ini adalah service tax. So yang ini 6% hanya untuk penghantaran. Bukan, 8% untuk penghantaran. Bukan untuk produk. Produk tak tax dia sebagaimana yang sebelum ini kalau ada. LGV dan sebagainya. Kalau ada, sebagaimana yang sebelum ini. Penghantaran itu. So, katakanlah penghantaran itu RM5. Okay. Kalau 10%, 50 sen. So, kalau RM5, 10%, so dia lebih kurang dalam 40 something sen. 40 sen kenaikan dia. So, kena tambah RM5, 40 sen. Itulah jumlah tax yang tuan-tuan kena bayar. Hanya untuk warehouse, penghantaran, shipping, itu sahaja. Produk. Alright guys, itu dia ya pencerahan daripada Brother Iswadi, sahabat-sahabat semua. Ya, berkaitan dengan service tax, SST. Ya, ramai sebenarnya yang salah faham kerana info-info yang dimainkan oleh walaun-walaunti cyber terupa daripada pembangkang menyatakan SST naik dari 6 ke 8%. Ini adalah satu informasi yang salah.
Sebab dalam SST itu ada dua komponen, satu sales dan juga satu service. Yang ada kenaikan tambahan 2% dari 6 ke 8% itu tidak untuk jualan, cukai jualan tidak termasuk sahabat-sahabat semua. Jadi hanya untuk service tax, itu pun cuma beberapa item yang dikenakan kenaikan sebanyak 2%, menjadikan 8%, sebelum ini 6%, sahabat-sahabat semua. Jadi itu dia terbaik satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, kalau melihat mana-mana info yang anda lihat di sosial media dan sebagainya, berhati-hati kerana pihak pembangkang, tentera-tentera cyber, sitro pembangkang ini, walau-walauntin, lebay-lebay ini akan sentiasa memusingkan fakta untuk mengelirukan rakyat. Bagi sesiapa yang senang untuk diperbodohkan, dipermainkan dengan info yang salah itu, mereka akan percaya dengan kenyataan-kenyataan daripada kaki-kaki spin ini. Jadi berhati-hati dengan apa yang anda lihat di dalam media sosial. Terima kasih. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, dan diberikan di dalam ruangan komen. Dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.